اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wa yassir lana umurana, permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min alsinatina, hilangkanlah ikatan daripada lidah kami. Yafqahu aqwalana, agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqqihna fid din. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami pemahaman agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkanlah kepada kami pemahaman kitab suci Al-Quranmu, ya Allah. Allahumma alhimna marashida umurina. Ya Allah, ilhamkanlah kepada kami kebaikan pada setiap urusan kami. Wa a'idna min syururi anfusina, pelihara kami daripada keburukan dan kejahatan diri kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyibah, rezeki yang suci lagi baik. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Wa shifaan min kulli da', dan penyembuhan daripada segala jenis penyakit. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada semua, sabahun nur, sabahul khair, selamat pagi. Salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke-700, di mana pada pagi ini kita nak melihat, nak menghayati surah yang ke-9 At-Taubah, ayat yang ke-12. Ahlan Siti Arina Ahmad, Amidah Azmi, Ustaz Fahmi, ahlan Al-Fadhil Ustaz, dan juga Dapur Safi Pelangi Indah, Sufia Hassan dan Humaira, serta Raihana Latif. Ahlan kepada semua. Terima kasih Qamarun yang bantu share dan kongsi di ruangan Facebook. Ahlan Sukaimi, Habibah Suib, Kak Merwani, Surya Amin, Siti Haja Ahmad, As-Sulaimi, Safia Sapian, Ana Sukaimi, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Hari ini kita nak melihat ayat yang ke-12 daripada surah yang ke-9 At-Taubah. InsyaAllah dalam tempoh 30 minit ini, kita nak mulakan dahulu dengan tadarus. Kemudian kita nak ulang kaji satu hukum tajwid yang ada pada ayat tersebut, yang mudah-mudah, yang ringan sebagai ulangan. Kemudian yang ketiga, kita nak melihat terjemahan. Dan pada yang keempat, barulah kita nak menghayati dan mengambil ibrah dan pengajaran. Jom kita lihat ayat yang ke-12 daripada surah yang ke-9 At-Taubah, muka surat 188. Kita mulakan dahulu dengan tadarus dan bacaan, kerana setiap satu huruf besar pahala dan ganjarannya. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita untuk sentiasa dekat dengan Al-Quran. Mohon sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna kathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Sadaqallahul azim. Ada yang kata bukan surah At-Taubah tak ada bismillah. Maka kalau kita belajar dalam perbahasan fiqh dan tajwid, hanya pada awal surah At-Taubah. Maka pertengahan surah At-Taubah
maka tidak mengapa untuk dimulakan dengan bismillah. Maka jika kita mulakan daripada awal bacaan surah At-Taubah, maka tidak boleh dibacakan bismillah. Dan perbahasannya kenapa kita telah kongsikan pada awal surah At-Taubah. Para ulama mempunyai beberapa pendapat. Terima kasih banyak-banyak yang bertanya. Okey, jom kita lihat ulang kaji tajwid. Hari ini pada ayat yang ke-12, Allah berfirman, wa innakathu, huruf tha. Maka kita tahu dalam makhraj, maka ada beberapa bahagian lidah yang digunakan untuk mengeluarkan makhraj-makhraj huruf. Kita tahu makhraj ada yang al-jawf, bahagian rongga mulut. Makhraj yang kedua adalah al-halaq, bahagian kerongkong. Makhraj yang ketiga adalah lidah. Makhraj yang keempat adalah bibir. Dan makhraj yang kelima adalah al-khayshum, rongga hidung. Hari ini kita nak lihat pada bahagian lidah. Daripada lidah ni ada begitu banyak bahagian lidah yang digunakan untuk makhraj. Maka ada bahagian pangkal lidah, ada bahagian tepi lidah, ada bahagian tengah lidah, dan ada juga bahagian hujung lidah. Dan huruf tha yang kita baca, wa innakathu, huruf tha. Maka apakah makhraj dia? Maka kata para ulama, makhraj huruf tha bersama dengan huruf tha adanya dha dan juga za. Maka makhraj huruf tha, zal dan juga dha adalah tarful lisan. Kita kena gunakan hujung lidah. Dan hujung lidah ni diletakkan ke mana? Ma'a atrafis sanaya ulya. Maka hujung lidah diletakkan pada hujung gigi kacip atas. Maka katakanlah ini gigi kacip atas. Kita letakkan hujung lidah pada hujung gigi kacip atas, maka itu adalah makhraj huruf tha. Wa innakathu, wa innakathu, tha bersama dengan tha huruf za, bersama dengan tha za adalah huruf dha. Maka ketiga-tiga huruf ini, kata para ulama, makhrajnya, cara sebutannya, tempat keluar hurufnya adalah hujung lidah bertemu dengan hujung gigi kacip atas. Ini sekadar satu ulang kaji hukum tajwid yang kita buat setiap pagi. Kita nak melihat terjemahan ayat. Kita nak melihat terjemahan ayat. Maka jom kita lihat ayat yang ke-12. Firman Allah, wa in, dan jika, dan sekiranya, nakathu, mereka mengingkari, mereka melanggar, mereka membatalkan, nakathu, mereka mengkhianati, mereka melanggar, aymanahum, sumpah-sumpah mereka. Sumpah-sumpah di sini bermaksud perjanjian damai yang mereka ada dengan Nabi SAW dan umat Islam. Maka perjanjian damai pada zaman tersebut selalunya disertai dengan sumpah. Mereka bersumpah mereka akan menghormati perjanjian. Mereka bersumpah mereka akan bersama-sama di dalam perjanjian. Maka sebab itu perjanjian damai di sini disebut sebagai aiman, sebagai sumpah. Firman Allah, dan jika mereka mengingkari sumpah-sumpah mereka, min ba'di, sesudah, setelah, selepas daripada, ahdihim, perjanjian mereka, wa ta'anu, dan mereka telah mula mencela, fi dinikum, pada urusan agama kamu. Maka apa yang patut kita buat? Adakah kita patut berdiam diri? Faqatilu, firman Allah, maka perangilah kamu, a'immatal kufur, para pemimpin kufur tersebut, para pemimpin golongan musyrikin tersebut. Innahum, sesungguhnya mereka, la aymana lahum, tidak lagi ada sumpah, dalam kurungan tidak lagi ada perjanjian, lahum, untuk mereka. La'allahum, dan kenapa kita perangi mereka? La'allahum, mudah-mudahan, moga-moga mereka yang tahun berhenti daripada melakukan perkara buruk tersebut.
Maka ini adalah terjemahan seperti yang kita nampak di hadapan kita. Namun, tujuan kita melakukan hayati Quran adalah apakah pengajaran yang kita boleh ambil. Kerana setiap satu ayat Al-Quran adalah evergreen. Maksudnya sentiasa ada ibrah, sentiasa ada pengajaran yang kita boleh ambil. Lalu contohnya mana-mana ayat. Hatta kisah-kisah ayat-ayat yang menceritakan kisah para nabi, orang-orang yang terdahulu. Setiap satu kisah, setiap satu ayat yang Allah ceritakan dalam Al-Quran sebenarnya ada pengajaran untuk zaman kita bahkan sampai kiamat. Maka sebab itu bila kita lihat ayat yang ke-12 dan hari ini kita nak ambil jadikan sebagai rujukan tafsir Al-Wasit li Tantawi, yang kedua tafsir Ma'ariful Quran dan yang ketiga adalah tafsir Al-Qurtubi. Maka apakah pengajaran yang kita nak ambil? Yang pertama adalah ringkasan ayat ini. Maka di dalam tafsir Ma'ariful Quran dan tafsir Al-Wasit maka telah ditulis ringkasan daripada ayat ini adalah Allahumma salli ala Muhammad. Sebentar. Ringkasan daripada ayat ini adalah ayat ini menerangkan situasi yang berbeza bagi ayat yang ke-11. Kita tahu, kita dah ulang beberapa kali daripada awal surah At-Taubah. Surah At-Taubah kita perlu faham menceritakan tentang 4 golongan orang musyrikin berbeza pada zaman Nabi. Maka sahabat-sahabat boleh bantu catat. Maka kata para ulama tafsir, apabila kita kaji, apabila kita tadabbur surah At-Taubah, lagi-lagi 2 muka surat yang pertama, maka sebenarnya surah At-Taubah menceritakan 4 jenis golongan musyrikin pada zaman Nabi SAW. Yang pertama adalah golongan musyrikin yang mana mereka tidak ada perjanjian dengan Nabi SAW. Mereka tak ada sebarang perjanjian damai dengan Nabi. Itu adalah golongan yang pertama. Yang kedua adalah golongan musyrikin yang ada perjanjian dengan Nabi SAW namun tidak ada tempoh sampai bila. Maka golongan yang pertama langsung tidak pernah ada perjanjian. Golongan yang kedua ada perjanjian namun tidak ada tempoh sampai bila. Maka 2 golongan ini itulah yang kita baca pada ayat yang pertama, kedua dan ketiga mengikut pendapat majoriti para ulama. Maka Allah memerintahkan Nabi untuk memberi makluman 4 bulan kepada mereka agar mereka beriman. Maka ini adalah 2 golongan yang pertama. Golongan yang ketiga adalah golongan musyrikin pada zaman Nabi, yang mana Nabi ada perjanjian damai dengan mereka dan ada tempoh sampai bila, dan mereka menghormati perjanjian tersebut. Maka kisah mereka diceritakan pada ayat yang keempat. Illal ladzina ahadtum minal musyrikin thumma lam yanqusukum syai'a wa lam yudhahiru 'alaikum fa'atimmu, maka sempurnakanlah kamu perjanjian dengan mereka. Ayat ini untuk golongan yang ketiga. Ada perjanjian damai dengan Nabi, mereka menghormati perjanjian dan ada tempoh untuk perjanjian tersebut, maka Nabi diperintahkan untuk menghormati perjanjian tersebut. Ini adalah golongan yang ketiga. Golongan musyrikin yang keempat pada zaman Nabi, ini yang paling panjang kita baca. Bermula daripada ayat yang kelima, bahkan sampai ayat ke-12 ni kita masih baca. Golongan yang keempat adalah golongan musyrikin yang ada perjanjian dengan Nabi. Namun mereka langgar, mereka khianat dan mereka membantu musuh-musuh Nabi, musuh-musuh Islam secara senyap-senyap ataupun terbuka. Maka untuk mereka panjang lebar hukum yang Allah sebutkan bermula daripada ayat yang kelima hinggalah ke ayat ini. Namun pada ayat yang ke-11 kita telah belajar, walaupun mereka dah ada perjanjian yang mereka langgar, bahkan mungkin berkali-kali. Pada ayat yang ke-11 Allah berfirman, فَإِنْ تَابُوا, sekiranya mereka bertaubat. Maka kalaulah mereka bertaubat, maka Allah dah ceritakan apa yang patut kita buat pada ayat yang ke-11. Itu jelas
Ayat ke-11 ni kita baca tak silap saya pada hari Ahad ataupun Sabtu. Saya minta maaf. Lepas tu tak berapa sihat saya dan anak-anak. Dan Alhamdulillah hari ni sedikit sihat. Maka apabila seseorang musyrikin itu yang ada perjanjian dengan Nabi, dia langgar, dia bantu musuh Islam. Tapi kalaulah dia bertaubat, maka jawapannya telah diberikan pada ayat yang ke-11 sebelum ini. Ayat yang ke-12 pula, kata para ulama, menerangkan situasi berbeza golongan musyrikin yang melanggar perjanjian dengan Nabi SAW yang kita dah baca daripada ayat yang kelima, kalaulah mereka tetap enggan bertaubat, kalaulah mereka tak nak bertaubat, walaupun dah diberi peluang, walaupun dah diberi peringatan, walaupun dah diberi segala-galanya, mereka tetap tak nak bertaubat. Maka ringkasan ayat yang ke-12 adalah Allah menceritakan kepada kita situasi golongan musyrikin yang melanggar perjanjian, yang mengkhianati perjanjian dan mereka tak nak bertaubat. Maka firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-12 yang kita dah baca terjemahan tadi, firman Allah, wa innakasu aymanahum min ba'di ahdihim. Firman Allah, wa innakasu, dan jika mereka mengingkari, mereka mengkhianati, mereka melanggar aymanahum, sumpah-sumpah mereka, min ba'di ahdihim, sesudah daripada perjanjian mereka. Maka min ba'di ahdi menunjukkan mereka ni dah pernah ada perjanjian dengan Nabi. Dah pernah ada. Mereka ni dah pernah ada perjanjian damai dengan Nabi dan umat Islam. Tetapi apa yang mereka buat? Al-Quran bercerita, nakasu, mereka khianat. Mereka langgar. Dan mereka ni tak nak bertaubat macam ayat yang ke-11. Maka di sini sebenarnya ada pengajaran yang besar. Pengajaran yang besar. Apakah pengajaran yang besar daripada firman Allah, wa innakasu aymanahum min ba'di ahdihim? Kata para ulama, pengajaran yang besar. Ayat ini memberi pengajaran kepada umat Islam untuk sentiasa berhati-hati. Untuk sentiasa berhati-hati terhadap golongan musyrikin yang walaupun telah ada perjanjian dengan mereka, Al-Quran kata berhati-hati. Lagi-lagi apabila dah nampak tanda-tanda pengkhianatan daripada mereka. Sebab kalau kita nampak pada ayat ni Allah sebut, aymanahum, mereka bersumpah. Min ba'di ahdihim, dah ada perjanjian. Walaupun begitu, nakasu, mereka tetap boleh membatalkan, mengkhianati perjanjian tersebut. Ahlan-ahlan, terima kasih Miqdas yang beri gift. Begitu juga terima kasih kepada sahabat-sahabat lain yang bantu share, yang bantu catat di ruangan komen, yang bersama. Terima kasih kepada semua. Moga Allah balas dengan sebaik-baik kebaikan dan ganjaran. Maka ayat yang pertama ni penting. Penting untuk kita sangat berhati-hati. Bukanlah kita bersangka buruk. Tetapi berhati-hati lagi-lagi bila ada tanda-tanda yang menunjukkan untuk kita berhati-hati. Walaupun ada perjanjian, dan tak semestinya dengan golongan musyrikin. Sebab itu di dalam ayat ini tak disebutkan pada ayat golongan musyrikin sahaja. Walaupun konteks ayat ini adalah untuk golongan musyrikin pada zaman Nabi, tetapi kepada semua. Kan kadang-kala kita ada kawan baik, last kali dia khianati kita. Kita ada, macam pagi tadi pun, ada orang bertanya soalan dalam kuliah subuh. Yang mana dia rasa tertekan, dia rasa begitu sedih, begitu tertekan, begitu macam-macam apabila orang yang dia percayai khianati. Dan ini berlaku setiap masa kepada manusia. Maka sebab itu Al-Quran mengingatkan kita untuk sentiasa berhati-hati. Walaupun dah diberikan sumpah, mereka dah beri sumpah, walaupun dah ada perjanjian, tetapi Al-Quran memberi pengajaran kepada kita tetap perlu berhati-hati, walaupun kepada sesiapa pun.
walaupun kepada sesiapa pun. Tidak semestinya kepada golongan musyrikin yang ada perjanjian, bahkan kepada sesiapa pun. Tetap perlu untuk berhati-hati. Sebab itu pengajaran pertama yang boleh catat daripada wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim. Apakah pengajaran yang kita boleh dapat? Boleh catat. Umat Islam daripada ayat ini patut mengambil pengajaran untuk berhati-hati terhadap mereka yang walaupun telah ada perjanjian, apabila telah kelihatan tanda-tanda pengkhianatan. Apabila dah nampak tanda-tanda, maka berhati-hati. Kena berhati-hati. Sebab kalaulah tidak, macam contohlah saya tanya kepada yang sedang menonton ni, pernah tak rasa down, rasa sedih apabila dikhianati oleh orang yang kita percaya? Semua orang ada. Semua orang ada. Tetapi yang paling penting, apa pengajaran yang kita ambil? Adakah kita nak bersangka buruk dengan semua orang? Betul Kak Maznah kata ada. Yang lain pun saya pasti ada. Maka adakah bila ada seorang khianat kita, menjadikan kita nak bersangka buruk? Kita nak bersangka buruk dengan semua orang? Tidak. Itu bukan caranya. Tetapi sepatutnya menjadikan kita lebih berhati-hati. Lagi-lagi bila ada tanda-tanda pengkhianatan tersebut. Begitu juga Nurizita Arifin kata ada, Kak Nurizita kata ada. Itu perkara biasa. Maka bahagian pertama, pengajaran pertama ayat ini mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati. Macam dalam konteks Nabi SAW, apakah tanda-tanda pengkhianatan daripada golongan musyrikin tersebut? Maka pengajaran yang kedua Allah berfirman, wa ta'anu fi dinikum, dan mereka telah mula mencerca, mereka telah mula berkata buruk, mereka telah mula Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mencela, memfitnah pada urusan agama kamu. Maka dalam konteks Nabi SAW, tanda-tandanya Allah sebut, mereka dah mula bercakap buruk tentang agama kamu. Itu adalah tanda. Walaupun ada perjanjian ni, tapi apabila golongan musyrikin ini dah mula bercakap buruk, mula mencerca, mula memfitnah, maka itu adalah tanda-tanda umat Islam berhati-hati. Mereka ini tak lama lagi akan mengkhianati perjanjian. Maka pengajaran yang kedua yang kita dapat daripada wa ta'anu fi dinikum, Allah menceritakan kepada kita bahawa setiap perkara ada tanda-tandanya. Untuk golongan musyrikin yang ada perjanjian, yang mereka khianati perjanjian, apakah tanda-tanda mereka? Selalunya apabila mereka telah mula bercakap buruk tentang agama kita. Itu adalah tanda-tanda. Sebab itu kalaulah kita nampak orang yang bukan Islam dah mula bercakap buruk tentang agama kita, maka berhati-hati. Jangan lagi percaya. Kalaulah dah explain, kalaulah dah beri penerangan, tetap dia mencela, memburukkan, mencerca, maka berhati-hati. Mereka ini bukannya kawan. Mereka ini adalah golongan yang perlu untuk kita berhati-hati. Maka pengajaran yang kedua, setiap pengkhianatan, setiap pelanggaran perjanjian, setiap kepercayaan yang dikhianati, setiapnya ada tanda-tanda. Ianya tak berlaku sekelip mata. Ianya tak berlaku dalam tempoh semalaman. Ianya tak berlaku begitu sahaja. Setiap sesuatu ada tanda-tandanya. Betul, ramai yang pernah merasai pengkhianatan daripada orang yang dipercayai. Betul, Cik Ani, Suzana, Zulkifli Abdul Rahman, ramai yang lain. Itu adalah normal kehidupan. Tetapi apa yang patut kita belajar? Apakah tanda-tanda sebelum berlakunya pengkhianatan tersebut? Selalunya ada tanda. Tetapi masalah manusia ni apa? Dia tak nak melihat tanda-tanda tadi kerana emosi. Dia percayakan orang tu kerana kawan baik. Maka walaupun dah ada tanda, maka dia abaikan. Dia dah nampak tanda-tanda, tetapi kerana emosi, orang tu adalah keluarga dia, maka dia abaikan.
ataupun dia malu nak admit yang dia melakukan kesilapan, maka dia abaikan. Tetapi sebenarnya setiap pengkhianatan dah ada tanda-tanda. Itu pengajaran yang kedua. Apakah pengajaran yang kedua? Setiap pengkhianatan, setiap pelanggaran perjanjian sentiasa dah ada tanda-tanda awal. Macam contoh dalam konteks Nabi SAW, mereka dah mula mencerca agama. Pengajaran yang ketiga yang kita boleh dapat daripada wata'anu fi dinikum. Apakah pengajaran yang ketiga? Orang-orang yang mencerca agama, orang-orang yang berkata buruk tentang agama, orang-orang yang mencela agama, itu tak mungkin kita anggap sebagai kawan dan orang yang dipercayai. Sebab Al-Quran letakkan pada tempat ini bagi orang yang boleh melakukan pengkhianatan. Sebab itu kalaulah kita dah explain, kita dah beri penerangan, mereka ini, hatta orang Islam pun, kadang-kadang dia mencela agama, dia mencerca agama, walaupun dah diberi penerangan. Kalaulah dia buat kerana kejahilan, maka perlu untuk kita beri penjelasan, perlu untuk kita beri penerangan. Tetapi walaupun dah diberi penerangan, walaupun dah diberi penjelasan, walaupun zahirnya Islam sekalipun, tetapi Al-Quran meletakkan sifat wata'anu fi dinikum. Apabila mereka telah mula mencela agama, fitnah agama, berkata buruk tentang agama, mereka ini tak patut dianggap sebagai kawan. Mereka ini adalah lawan, mereka ini adalah musuh. Kalaulah orang Islam, dia adalah musuh dalam selimut. Kalaulah orang Islam sekalipun, dia adalah orang yang tak sepatutnya dipercayai. Tak sepatutnya diberikan perhatian, tak sepatutnya dijadikan sebagai rujukan. Itu adalah sifat yang paling penting. Mana mungkin seseorang yang mengatakan ingin berdamai, ada perjanjian, apatah lagi orang yang mengaku Islam, dia mencela agama sendiri. Mana mungkin? Itu adalah sebenarnya perkara yang tak sepatutnya berlaku. Maka kena berhati-hati. Dan ini banyak. Bukan pada zaman kita, daripada zaman dulu. Bagaimana bermula daripada mencela sehingga kemudian melakukan kepada berlakunya kerosakan yang banyak. Walaupun namanya Islam sekalipun. Walaupun namanya Islam sekalipun. Maka perbuatan mencela agama adalah perbuatan yang sangat-sangat besar kesalahannya di dalam Islam. Bahkan kalaulah kita baca dalam tafsir Al-Wasit Li-Tantawi, maka Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebut, orang yang mencela agama, maka patut untuk diperangi. Itu pendapat Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya. Seseorang yang mencela agama secara terang-terangan, patut untuk diperangi. Patut untuk diambil tindakan tegas ke atasnya. Sebab itu adalah perbuatan yang menggambarkan dia tidak lagi menghormati agama tersebut. Walaupun setelah diberikan penjelasan dan diberikan explanation. Maka itu pengajaran yang ketiga. Sebab itu firman Allah, mereka yang melakukan dua perkara ini, melanggar dan mengkhianati perjanjian. Yang kedua, mencela, mencerca agama. Apa yang patut kita buat? Firman Allah pada ayat yang sama. Faqatilu, maka perangilah kamu a'immatal kufri, para pemimpin kufur tersebut. A'immatal kufri. Perangilah para pemimpin kufur tersebut. Ada banyak penjelasan berkenaan tentang faqatilu a'immatal kufr. Namun saya nak ambil satu sahaja. Pada ayat ini, yang ini ada dalam tafsir Al-Wasit Li-Tantawi. Maka pada ayat ini Allah meng-highlightkan yang perlu untuk diperangi bersungguh-sungguh adalah para pemimpin mereka. Maka daripada sini pengajaran yang keempat yang kita boleh dapat adalah sebenarnya kebanyakan waktu mana-mana kumpulan yang berani melanggar perjanjian, mana-mana golongan yang berani mencela agama secara terbuka, selalunya ada pemimpin yang perlu untuk diambil tindakan. Dia bukan kerja individu. Ada pemimpin atasan, sebab itu dia berani melakukan begitu.
ada pemimpin yang menggalakkan, yang memberi sumbangan, ada pemimpin yang pada waktu itu perlu untuk diperangi. Dia bukan tiba-tiba ada orang biasa dan ketika itu dia berani mencela agama. Dia bukan tiba-tiba mereka berani melanggar perjanjian. Sebab itu Al-Quran meng-highlightkan a'immatal kufur, pemimpin-pemimpin golongan kufur tersebut. Dan ada banyak lagi tafsir yang lain. Cuma dalam tafsir Al-Wasit, ini yang nak di-highlightkan. Maka sebab itu, pengajaran yang keempat yang kita dapat pada setiap tindakan mencela agama, pada setiap situasi dan keadaan, ada pemimpin yang tertentu, ada orang berkuasa tertentu yang sebenarnya menggalakkan ataupun pada waktu itu melakukan sesuatu sehingga mereka berani melakukan apa yang mereka lakukan. Maka itu adalah pengajaran yang keempat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahum la aymana lahum." Orang yang dah berani melanggar perjanjian, orang yang dah berani mencela agama, tidak lagi ada perjanjian damai untuk mereka. Dan pengajaran yang kelima yang kita nak ambil, minta maaf masa pun dah habis, adalah la'allahum yang tahun. Pengajaran yang terakhir, sebenarnya banyak pengajaran daripada ayat ini, cuma ini pengajaran yang kelima yang saya dapat kongsikan dalam tempoh 30 minit ini. Ahlan-ahlan kepada para sahabat yang baru join. Mohon jasa baik kalaulah rasa bermanfaat, bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Firman Allah, la'allahum yahtahun. Apakah maksud dia? Moga-moga mereka berhenti daripada perbuatan mereka. Masya Allah. Masya Allah. Lalu dalam perkataan la'allahum yahtahun, para ulama tafsir sepakat menyebut apakah pengajaran dia? Pengajaran yang kelima, bahkan pengajaran yang terakhir. Maksud daripada la'allahum yahtahun adalah, kata para ulama tafsir, tujuan liyakun ghardukum fi muqatalatihim. Apabila Al-Quran suruh faqatilu, perangi mereka, maka perangi mereka hendaklah dengan tujuan supaya pada waktu itu mereka berhenti dan bertaubat. Ini adalah pengajaran yang paling besar. Kita memerangi mereka, melawan mereka, menentang mereka, bukan kerana dasar parti politik, bukan kerana dasar kebencian, bukan kerana dasar warna kulit, bukan kerana berdasarkan bangsa, bukan kerana kebencian, tetapi semata-mata supaya mereka bertaubat dan beroleh hidayah. Sebab itu poin yang kelima disebut di sini, tujuan mereka perlu diambil tindakan adalah hidayah, bukannya kebencian dan lain-lain. Kadang-kadang berbeza. Ada orang dia perangi kumpulan yang tertentu, dia punya matlamat dia adalah bukannya kerana Allah. Dia punya matlamat dia kebencian, nak menghapuskan seluruh bangsa ataupun kumpulan tersebut. Dia punya matlamat adalah berbeza. Tetapi la'allahum yantahun, pengajaran yang paling besar disebut dalam tafsir Al-Wasit, dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam tafsir Ma'ariful Quran. Tujuannya adalah pada waktu itu semata-mata nak mereka beroleh hidayah dan petunjuk. Itu tujuan yang paling besar. Tujuannya adalah nakkan manusia ini beroleh hidayah dan petunjuk. Bukannya kerana tujuan yang lain. Bukan kerana asabiyah. Bukan kerana ketaksuban kepada tertentu, bukan kerana diri sendiri, bukan kerana kepentingan individu, tetapi adalah semata-mata kerana la'allahum yantahun, moga-moga mereka meninggalkan perbuatan mereka yang Allah tak suka tersebut. Moga-moga mereka meninggalkan perkara tersebut. Itu tujuan dia. Dan ini tujuan yang sangat penting. Sebab itu Nabi SAW telah ditanya, wahai Rasulullah, hadis ini ada dalam Riyadhus Salihin, wahai Rasulullah, apakah orang yang benar-benar berperang pada jalan Allah? Siapakah orang yang benar-benar berperang pada jalan Allah? Maka Nabi SAW bersabda, orang yang mana berperang semata-mata nak meninggikan kalimah Allah, itulah orang yang berperang kerana berperang pada jalan Allah. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah.
Maka sebab itu tujuan yang kelima bukan kerana individu, bukan kerana tujuan yang tertentu, tetapi yang individu yang paling penting adalah la'allahum yantahun, adalah supaya mereka beroleh hidayah, beroleh petunjuk dan berhenti daripada melakukan perkara yang tak disukai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah 5 pengajaran secara ringkas yang kita boleh ambil daripada ayat yang ke-12, dalam keadaan ada banyak lagi pengajaran yang tak sempat kita nak kupaskan. Mudah-mudahan adanya manfaat. Terima kasih yang join di semua media sosial. Terima kasih. Moga Allah balas dengan sebab kebaikan dan keanjaran. Kita jumpa esok jam 8.30 pagi untuk ayat yang ke-13 surah yang ke-9 At-Taubah. Alhamdulillah, kita dah selesai 700 siri dalam tempoh lebih kurang 4 tahun ini, walaupun ada waktu yang saya tak dapat nak buat kerana pelbagai perkara. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah insya-Allah. Terima kasih semua. Abdullah Ismail, Amidah Azmi, kemudian Syam, Maznah dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Begitu juga Ana Sukaimi serta Safia Safian, Zulkifli Abdul Rahman, Siti Amni, Sunderjin, Nurzita Arifin. Terima kasih semua. Jumpa esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri dan mudah-mudahan Allah sentiasa bimbing kita. Amin ya rabbal alamin.